Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachawang Sanghao. Wanakkam, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengisi majlis, tuan rumah pada malam ini, Saudara Bakhtiar, Ahli Parlimen Balik Pulau, tadi ada Saudara Sim, Datuk Halim, Exco Kerajaan Negeri, saudara-saudari yang hadir pada malam ini. Saya diberitahu saya tak pernah sampai di Sungai Ara, sebab ini sempadan antara Balik Pulau dengan Bayan Baru. Dan saya tengok malam ini kehadiran bagi mereka yang menonton dekat luar, kehadiran di luar ini adalah bercampur-campur, lebih kurang separuh daripada pengundi Cina, yang lain daripada pengundi Melayu, India dan lain-lain. Sebab itu kalau tengok yang berucap tadi, banyak yang berucap dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Kita dengar semalam UMNO buat keputusan untuk memaksa Perdana Menteri untuk memanggil pilihan raya sebelum akhir tahun ini. Maknanya kalau UMNO panggil pilihan raya sebelum akhir tahun ini, maknanya pilihan raya semasa dalam banjir. Jadi saya sebenarnya terpulang kepada UMNO, dia nak buat apa? Sebab kita telah tunjukkan tahun 2018 dahulu, UMNO ke MCA, MIC, Barisan Nasional, dia rasa dia cukup kuat sebab dia telah menjadi kerajaan sampai 60 tahun, dia rasa dia boleh buat apa saja. Orang bagi nasihat, dia tak dengar. Orang cakap, dia tak dengar. Rakyat tunjuk protes, dia tak dengar. Dulu, sebelum 2018, saya berulang kali sebut dalam ceramah, dalam temu ramah, dalam kenyataan, saya tolong bagi nasihat kepada UMNO. Saya kata, kalau UMNO nak menang 2018, UMNO perlu buat dua perkara saja. Pertama, buang Najib. Tukar Najib, UMNO boleh menang. Kedua, selesaikan isu 1MDB. Sebab isu itu isu besar dan daripada 1MDB itulah sebab dia nak tutup lubang hutang. Dia gali lubang hutang, kemudian dia pinjam duit, dia nak tutup hutang itu. Kalau selesai 1MDB, boleh selesai sedikit masalah. Saya cakap dengan menteri dia Noh Omar. Saya cakap dengan Khairi Jamaluddin. Saya cakap dengan Ahmad Maslan. Tapi satu tak cerdik. Kalau dia tak cerdik, tapi dia rendah diri, dia boleh dengar orang beritahu nasihat, tak ada problem lagi. Masalah dia dah lah tak cerdik. Lepas tu dia sombong. Orang Malaysia panggil bodoh sombong. Orang dah cakap, tukar Najib, selesai 1MDB, you boleh menang. Dia tak dengar. Dia buat juga malah nak masuk 2018, dia cukup yakin sebab dia dah susun dah supaya PAS jadi spoiler. Jadi dia fikir masa itu, kalau kita kau tim sama PAS, bagi PAS jadi spoiler, undi pembangkang akan kurang sebab undi pembangkang pecah dua. Satu bagi dekat Pakatan Harapan dan dia rasa PAS kuat. PAS akan ambil banyak. Najib sebenarnya pada pilihan raya 2018, dia masuk pilihan raya, dia yakin dia menang 2/3. Rosmah dah kira dah rambut baru macam mana nak buat. Sebab menang 2/3 mah. Sebab itu bila rakyat keluar,
keputusan dapat, dia panik. Dia tak tahu nak buat apa. Saya ada dekat hospital di Ceras yang masa Datuk Seri Anwar ada, dalam 1-2 hari, Najib bercakap dengan Datuk Seri Anwar. Minta kesihan. Kita semua tahu dia belum apa-apa, dia dah naik kapal terbang. Nak naik kapal terbang, nak lari. Sebab dia tidak sangka bahawa rakyat akan buat keputusan buang UMNO Barisan Nasional. Apa beza di sebelah kita Pakatan Harapan sampai kita pilihan raya yang lepas, kalau nak menang macam mana nak buat? Sebab kita selalu di bawah dengan orang biasa. Bila kita turun berkempen, kita berkempen macam ini dengan rakyat biasa. Rakyat duduk atas lantai, kita duduk atas lantai. Kita hidup macam biasa. Kita pergi pasar, kita pergi beli barang, anak beranak kita, semua hidup macam biasa. Sebab itu kita faham kalau rakyat sudah marah. Dulu dia tak dengar, sekarang bodoh sombong punya pasal, dia tak dengar sekali lagi. Zahid Hamidi kata, saya dengan pimpinan Pakatan Harapan yang lain tak nak buat pilihan raya sebab kami takut kalah. Uncle auntie semua yang pernah ikut saya, pernah ikut PKR, PH semua, daripada dulu sampai sekarang, macam inilah kami. Saya kempen dah 20 tahun, kereta tak tukar, hidup tak tukar, yang tukar satu saja. Perut saya, kadang kurus, kadang besar. Yang lain tak tukar. Apa kita nak takut? Dia kata Pakatan Harapan ni takut pilihan raya awal sebab takut kalah. Saya nak beritahu Zahid, saya tak ada kes sampai 80 sakau curi duit. Tak ada. Kalau PH kalah pun saya hidup macam biasa. Saya ada company, saya terus, saya hidup macam biasa. Saya tak ada hutang nak bayar kereta besar, bangunan, nak beli hotel untuk anak dekat luar negara. Tak ada masalah. Kita dah kempen daripada dulu. Zaman dulu kalau kempen, UMNO. Sekarang kita kempen, polis duduk tepi, jaga keselamatan dan bagi sokongan penuh macam malam ini. Apa nak takut? Dulu, saya kempen dekat Johor, belum sampai lagi dia dah baling batu. Orang UMNO baling batu. Sekarang orang UMNO mana berani baling batu dekat Johor lepas kalah. Jadi kalau tanya saya, kita takut ke tidak untuk masuk pilihan raya, menang kalah, itu biasalah, kita terima keadaan. Kalau rakyat bagi peluang, kita buat yang terbaik. Kalau kita kalah, maksudnya rakyat cakap, you kena try lagi. Cuba lagi. Ada benda yang kami kurang selesa, you perbetulkan. Dan tak ada masalah. Normal. Yang takut, kalau pilihan raya menang kalah ini bukan PKR, bukan Pakatan Harapan. Yang takut ialah UMNO Barisan Nasional, saudara-saudari. Yang takut ialah PAS. Sebab dia dah merasa hidup besar, kereta besar, bini banyak. Dia dah merasa semua dah. Dulu dia tak pernah merasa, sekarang dia dah jadi kerajaan, dia sudah merasa. Jadi dia takut hilang. Yang takut ialah bersatu. Yang takut ialah yang daripada PKR ikut Azmin lompat. Sebab yang ini semua ni yang khianat dengan rakyat, dia tahu kalau masuk pilihan raya dia kena. Dan kalau rakyat hukum dia dalam pilihan raya, kalau kerajaan nanti ialah Pakatan Harapan, dia takut kita bagi ruang sepenuhnya kepada polis, kepada SPRM, kepada hakim, sesiapa yang makan duit rakyat masa kamu di kerajaan, pegang jawatan dahulu, setiap seorang daripada mereka itu kita kena siasat. Kalau bersalah,
Ramai-ramai kita hantar dia untuk check-in sekali dengan Najib dekat Hotel Kajang. Kalau tak cukup Hotel Kajang, boleh buat satu lagi bahagian hotel baru dekat Hotel Sungai Buloh pula. Cuma saya nak beritahu yang hadir, yang menonton kan. Ramai yang selalunya bila saya kempen lah. Bila saya kempen, banyak yang tengok ni orang UMNO. Dia selalu cakap, you takutlah UMNO akan menang besar lah. PKR dekat Johor, dekat Melaka, kalah besar. Dia lupa. Pilihan raya 2018, pilihan raya sebelum 2018 ialah pilihan raya kecil Sungai Besar dengan Kuala Kangsar. Yang muda-muda mungkin tak ingat lah, you dekat sekolah lagi. Masa itu UMNO menang besar. Dekat Sungai Besar, dekat Kuala Kangsar. Sebab itu UMNO yakin kena buat pilihan raya. Najib yakin dia boleh menang 2/3. Rosmah dah kira-kira solar mana lagi dia nak ambil. 2 tahun, dia confident sebab dia hanya tengok pilihan raya 2016, pilihan raya kecil Kuala Kangsar dengan Sungai Besar. Dia duk ingat yang itu, sebab itu dia tak sedar gelombang kemarahan rakyat yang dah berlaku dalam tempoh 2 tahun lepas 2016. Sebab itu dia kalah. Sekarang, saya pergi mana-mana kalau kempen, orang Cina, orang Melayu, orang India, tanya saya satu saja. Boleh menang ke YB? Boleh menang ke kita ni? Kalau yang Cina dengan India, lagi kuat soalan itu. Sebab saya faham perasaan kalau saya jadi orang Cina, kalau saya jadi orang India. Saya dulu 10 tahun duduk dekat UK. Daripada belajar dekat A-level, kemudian buat ijazah, kemudian kerja dekat London 10 tahun, saya faham perasaan sebagai minority. Because I was a minority living in the UK and working there. Saya tahu dengan ramai kawan-kawan saya yang berbangsa Tionghoa, yang kaum India, saya tahu tak ada orang bukan Melayu di negara ini yang cita-cita dia nak rampas kuasa. Yang dia nak kontrol semua. Saya tahu orang Cina, orang India, orang minoriti, kaum di negara ini hanya minta satu saja. Treat us with dignity and fairness. Kita kerja, kita rakyat, kita membanting tulang tiap-tiap hari cari rezeki. Kalau anak saya cerdik, saya tidak kaya, saya hidup kena kerja kuat. Kalau anak saya layak, kalau perlu dapat beasiswa, bagi dia beasiswa. Sebab kalau dia dapat beasiswa satu hari nanti, dia akan balik dan tolong negara yang akan dapat, semua dapat. Melayu dapat, Cina dapat, India dapat bila negara ini maju. Saya tahu orang Cina faham satu perkara. Masa depan negara ini sebenarnya terletak pimpinan Melayu yang ada. Kalau pimpinan Melayu itu bagus, cerdik, dia tak makan duit, dia berlaku adil, dia kalau orang tanya soalan susah, dia boleh jawab tanpa suruh polis tangkap. Kalau ada yang begitu, maknanya orang Cina pun sangat gembira kalau orang-orang Melayu yang cerdik, yang jujur, yang pandai jadi pemimpin. Sebab itu saya faham perasaan orang Cina dengan India, orang minoriti. Dah 3 pilihan raya, 2008, 2013, 2018. Masyarakat Cina dengan India bagi sokongan penuh kepada Pakatan Harapan. Dengan sokongan penuh daripada masyarakat Cina dan India itulah membantu Pakatan Harapan bina kekuatan daripada 2008 kita menang 5 negeri. 2013 kita menang majoriti undi. 2018 kita boleh berjaya ambil alih kerajaan
walaupun kita kena khianat lepas itu. Jadi orang Cina, orang India tanya, you nak suruh saya sokong, tapi kalau saya sokong banyak macam mana, macam dulu pun, kalau saya panggil semua anak-anak saya, keluarga saya balik daripada overseas untuk undi, kalau saya keluar ramai-ramai macam dulu, tapi kalau PKR, kalau DAP, kalau amanah, tak mampu tarik undi Melayu, macam mana mau menang mah? Saya faham. Sebab itu malam ini saya nak bagi berita baik kepada semua yang menonton, yang malam ini Hamidi dengar juga. Saya tahu orang UMNO tengok ni. Sebab Zahid kata PH takut panggil pilihan raya sebab kita tak dapat undi Melayu, dia kata. Sebab orang Melayu akan undi UMNO besar-besaran. Jadi peduli apa undi Cina, peduli apa undi India, PKR, DAP, amanah semua bungkus semua, dia kata. Sebab itu dia kata takut untuk panggil pilihan raya. You tengok bodohnya Presiden UMNO. Kalau betul UMNO betul-betul dapat sokongan kuat orang Melayu, apa beza nak buat pilihan raya bulan 11 ke, bulan 2 ke, bulan 4 ke? Kalau you betul ada sokongan kuat orang Melayu, malah kalau betul you ada sokongan kuat orang Melayu, buat masa banjir ni lagi bahaya. Sebab banyak negeri-negeri yang ramai penduduk Melayu ni yang selalunya kena banjir. You nak takut apa? Kalau betul dia kata Pakatan Harapan tidak ada sokongan pengundi Melayu, sebab itu kita kena panggil pilihan raya awal. Pelik dah. Sepatutnya logik akal dia, Pakatan Harapan makin kuat, sokongan Melayu makin tinggi. Sebab itu kita kena panggil pilihan raya awal-awal. Sebab kalau lagi lambat, mampus UMNO nanti. Tapi dia tak berani cakap. Saya nak beritahu saudara-saudari, orang lain dia boleh sembang. Saya selalunya kalau saya buka mulut, itu sebabnya kita sudah dapat data yang terbaru. Saya orang bisnes, profesional macam saudara-saudari. Engineer by training, chartered accountant by profession. Siapa datang saya sembang kosong, aku halau. Buang masa. You bayang, you kerja kat Intel, orang datang, saya nak buat chip ni, dia boleh terbang ke langit. Tunjuk aku blueprint dulu. Kasih beritahu macam mana boleh buat, then we can talk. Otherwise, jangan buang masa. Sama saya juga, saya dalam politik. Orang kadang-kadang kurang suka dengan saya sebab dia cakap mulut saya laser. Saya kalau saya setuju, saya cakap, tak betul. Dia cakap, ini budak banyak sombong. Dia saja betul. Yalah, aku ada data, kau sembang. Kalau ada data, kita bincang. Sebab itu malam ini saya nak beritahu, ada sebab kenapa Zahid, Ahmad Maslan, UMNO semua sedang takut suruh panggil pilihan raya cepat-cepat. Sebab data dalam 2-3 bulan lepas, daripada bulan Julai kepada bulan Ogos, kepada bulan September, menunjukkan bahawa sokongan orang Melayu kepada UMNO jatuh merudum, saudara-saudari. Saudara Bakhtiar ada. Hari Khamis yang lepas, PKR ada our Supreme Council meeting, monthly Supreme Council meeting. Tiap-tiap bulan sebagai pengarah pilihan raya, saya bentangkan this is the latest trend of support. Ini threshold sokongan dia. Baik Untuk Pakatan Harapan ada peluang membentuk kerajaan di Putrajaya, Pakatan Harapan perlukan undi orang Melayu sebanyak 30% ke atas. Kalau 30% ke atas, kalau orang Cina, kalau orang India, turun ramai-ramai sampai 80%, macam dalam pilihan raya yang lepas, Pakatan Harapan akan bentuk kerajaan di Putrajaya. That's given.
Yang orang tak tahu begini. Selepas yang berlaku di Johor dengan selepas yang berlaku di Melaka, sebenarnya berapa sokongan Melayu kepada Pakatan Harapan sekarang? Yang kita tak tahu begini. Kita tengok sokongan di Johor dan di Melaka, di kalangan pengundi Melayu, memang nombor 1 UMNO, nombor 2 Perikatan Nasional, nombor 3 Pakatan Harapan. Itu lebih kurang 10 bulan yang lepas, 6 bulan yang lepas. Yang terbaru begini. Tiap-tiap bulan, kita interview pengundi secara rawak, random. Kita ada komputer yang dia akan dial nombor pengundi itu secara random. Kemudian ada orang angkat lah. Ada orang tanya, ada orang ke nak angkat telefon cakap dengan siapa nak undi ni? Saya boleh beritahu, rakyat Malaysia suka beritahu dia nak undi siapa. Setiap bulan, paling kurang you nak dapat sampel 2,500 orang, no problem. Yang paling banyak suka cakap dia nak undi siapa? Orang Kelantan dengan orang Terengganu. Jadi tiap-tiap bulan, kita interview secara random, ikut statistical science, scientific, yang memenuhi kehendak statistik, untuk kita mengagak sebenarnya apa sentimen sokongan pengundi dekat bawah. Bulan Julai, bulan Ogos, awal Ogos, bila kita telefon 2,500 orang pengundi Melayu, kita tanya dia, banyaklah kita tanya semua-semua, tapi last kali kita tanya, kalau esok mengundi, you nak undi siapa? You nak undi 1, BN ke? Ada UMNO, ada MCA, MIC. Nombor 2, PH ke? Ada PKR, ada Amanah, ada DAP. Nombor 3, PN ke? Ada Bersatu, ada lompat lagi dalam tu. Awal Ogos, bila kita tanya macam itu, sokongan kepada UMNO di kalangan orang Melayu. Maksudnya, yang jawab terus, saya akan undi UMNO, 27%. 27%. Kemudian nombor 2 memang PN, nombor 3 memang PH. Dan lebih kurang 51% kata, saya belum buat keputusan, saya tak sure, nanti dululah. Jadi, benchmark sokongan undi kepada UMNO di kalangan orang Melayu awal bulan Ogos ialah 27%. Apa istimewa bulan Ogos? Bulan Ogos ini sebelum LCS skandal meletup, sebelum Najib check-in dekat Hotel Kajang. Ini sebelum UMNO menangis rindu dekat Najib, sebelum Najib nak minum kopi, ini sebelum cerita ni semua. Jadi itu benchmark dia sokongan Melayu kepada UMNO 27%, 51% belum buat keputusan. Awal September, lepas Najib dah check in, lepas LCS sudah pecah, lepas cerita macam-macam Najib buat hal, merpati mau terbang lah, itulah ini semua. Saya tengok, saya pun tak percaya. Saya maklumkan kepada Majlis Pimpinan Pusat PKR hari Khamis lepas, saya kata sometimes this is too good to be true. Sebab saya dah buat survey sokongan rakyat ni daripada Jun 2016. Dah 6 tahun saya tengok tiap-tiap bulan macam mana peralihan undi rakyat. Saya boleh beritahu kawan-kawan dekat Sungai Ara yang menonton di seluruh Malaysia, saya tidak pernah tengok macam mana sokongan kepada satu parti jatuh merudum macam itu dalam 1 bulan. Daripada 27% sokongan Melayu kepada UMNO awal bulan Ogos, lepas Najib masuk penjara, lepas skandal LCS, daripada 27%, 27% jatuh kepada hanya 18%. 18% itu maksudnya 9% drop.
Kalau orang yang belajar tentang sains pilihan raya, tahun 2008, daripada UMNO menang besar 2004, sampai Pakatan Harapan menang 5 negeri, denied 2/3. Saudara-saudari tahu berapa banyak peralihan undi saja yang membolehkan perubahan itu? Hanya 5%. 5% swing saja di kalangan pengundi Melayu menyebabkan 5 negeri jatuh. 2018, peralihan itu di kalangan pengundi Melayu lebih kurang 7% swing saja. 7% swing. Apabila kita dah mula bina dari satu pilihan raya ke satu pilihan raya, sokongan naik. 2018, 7% orang Melayu berubah, jatuh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Daripada Ogos ke September, 1 bulan, swing undi Melayu meninggalkan UMNO Barisan Nasional adalah 9%, saudara-saudari. Daripada 27 kepada 19. 27 kepada 18. Sebab itu saya nak beritahu Zahid. You berani buat pilihan raya, silakan. Saya happy sebenarnya dia nak buat pilihan raya. Kita memang dah bersedia. Sekarang ini pun untuk PKR sahaja, jentera kita di setiap parlimen yang telah berdaftar dengan sistem kita, yang tiap-tiap minggu buat kerja, ialah 180 orang setiap satu parlimen, tiap-tiap minggu telefon buat kerja semua. We are ready. Tak ada masalah. Saya yakin kalau ini berterusan, undi Melayu terus beralih daripada UMNO meninggalkan, dia beralih kepada Pakatan Harapan, dia beralih kepada pengundi atas pagar. Saya yakin sebenarnya kalau dia panggil pilihan raya bulan 11, masa banjir, Pakatan Harapan masih akan menjadi blok paling besar dalam parlimen yang akan dijemput untuk membentuk kerajaan. No worry. Jadi saya nak jawab UMNO, saya nak jawab Zahid. Ini bukan soal takut pilihan raya. Soalnya banjir ni melibatkan nyawa. Kalau tengok yang berlaku dekat Amerika Syarikat sekarang, dekat Florida, dekat North Carolina, dekat South Carolina, sekarang ini berlaku taufan yang merosakkan ratus-ratus ribu rumah. Kajian meteorologi sebut kekuatan taufan itu hanya berlaku sekali dalam 500 tahun. Memang Amerika selalu ada taufan. Taufan tu biasa di tempat mereka. Tapi tak ada berlaku taufan macam sekarang. Saya tengok dalam CNN, dia lalu jambatan besar, jambatan tu terbelah 2. Habis semua, ratus-ratus ribu tenggelam, rumah hancur. Sebab apa? Sebab perubahan iklim. Taufan yang ada sekarang bukan macam taufan yang ada sebelum-sebelum ini. Negara yang paling maju, paling kaya, paling hebat pun bila datang taufan yang macam sekarang ini, dia tak boleh buat apa, dia tengok saja. Sebab di luar jangkaan manusia akibat daripada bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim yang kita tak boleh kawal. Sebab itu juga saya cakap, jangan ambil mudah pasal banjir. You tak apalah Menteri Zahid ke apa. Kalau banjir, ada helikopter datang ambil. Duduk dekat atas, ada orang selamatkan. Kalau banjir, ratus-ratus ribu orang tenggelam dekat Pulau Pinang, dekat Johor, dekat Melaka, dekat Selangor, dekat Kedah yang baling pun tak selesai lagi. You bayangkan dalam keadaan seluruh wakil rakyat, seluruh kerajaan daripada penjawat awam, daripada pihak berkuasa, polis, bomba, angkatan tentera, JPA, Jabatan Pertahanan Awam, sepatutnya yang ratus-ratus ribu ini tumpu untuk selamatkan rakyat. Yang kita kena bincang sekarang berapa banyak bot.
Sekolah mana kita nak gunakan untuk selamatkan rakyat? Kalau sekolah tu tenggelam, kita nak letak dekat mana lagi? Sekolah mana yang tinggi? Ini yang kerajaan patut bincang, seluruh negara patut bincang. Tapi bila dia nak buat pilihan raya macam sekarang, yang kena kerah ialah pegawai-pegawai kerajaan. Penjawat awam. Cikgu yang sepatutnya tumpu untuk periksa, dia kena tinggal pergi taklimat pilihan raya. Polis, bomber, JPA, tentera yang patutnya sudah mula tengok kawasan mana kita nak letak sandbag. Bangkok, Siam, orang lain semua dah letak sandbag dah. Dia dah mula letakkan sandbag di kawasan-kawasan yang dia rasa air akan naik, supaya bila air tak naik itu, bila air mula naik, dia tak melimpah sampai tenggelam rumah, bagi masa untuk usaha-usaha menyelamatkan dan memindahkan mangsa banjir. Ini yang sepatutnya kerajaan buat. Saya nak tanya saudara-saudari, ada saudara-saudari tengok kerajaan buat tak sekarang? Ada saudara-saudari dengar satu patah datang daripada pimpinan UMNO, cerita pasal tebatan banjir, cerita pasal sandbag, cerita pasal seberapa banyak saliran yang kita perlu kerahkan JKR kontraktor untuk dalamkan aliran. Ada kita tengok sekarang. Sebab dia 100% dia fikir, kes aku nanti akhir tahun putus hukuman, aku sayang Kak Najib tapi aku tak nak jadi backmate dia dalam penjara. Itu saja dia fikir. Jadi dia bukan soal takut kalah orang biasa. Saya ada adik-beradik, saya ada mak saudara, pak mentua yang hidup rumah macam ini semua. Kalau jadi apa-apa, kalaulah banjir itu adalah banjir yang cukup besar yang kita tak pernah tengok sebelum ini, saudara-saudari. Kalau ada yang meninggal, kalau ada yang mati, kalau rumah yang rosak, apa Zahid ingat dia boleh ganti balik? UMNO yang yakin sangat menang ni, kalau kena dekat adik dia tenggelam, dia nak cakap apa? Sebab tu saya kata, bukan soal menang kalah. Kami jadi pembangkang daripada dulu pun, tak heran pun. Orang dalam PKR, dalam PH ni kami semua, hampir semuanya profesional. Kami ada kerja kami sendiri, syarikat kami sendiri. Ini hobi je ni malam-malam. Saya tak makan 1 sen pun daripada duit politik. I don't earn a living as a politician. Tapi kalau jadi apa-apa, rakyat dalam kawasan kita, kalau 10 orang mati, 15 orang tenggelam, tanggungjawab itu semua orang politik kena tanggung bersama, saudara-saudari. Kita dah tengok preview dia tahun lepas dekat Seri Muda dekat Baling. Itu baru preview. Kalau seluruh negara-negara yang prihatin kepada rakyat dia sekarang ini sedang tumpu kepada usaha selamatkan rakyat, susah sangat ke pimpinan UMNO Barisan Nasional nak faham apa beza 3-4 bulan pilihan raya tahun depan berbanding dengan nak buat sangat bulan 11 ini. Sebab itu saya minta kawan-kawan yang dekat Bayan Baru, yang dekat balik pulau, seluruh Pulau Pinang yang menonton, saya nak minta satu saja. Boleh ke tidak maklumkan kepada kawan-kawan seberapa banyak yang boleh. Saya dah buat petition untuk bantah pilihan raya, suruh dia sign petition. Itu nombor 1. Nombor 2, balik, jangan ambil mudah soal banjir. Be prepared. Saya duduk kondominium atas bukit. Orang kata, kau selamatlah sebab engkau duduk atas bukit tak kena banjir. Ada masalah. Kalau hujan lebat banjir, bukit runtuh. Orang lain mati tenggelam, aku mati kena hempap. Jadi kita semua ada masalah. Sebab itu saya minta begini. Dia nak buat pilihan raya, dia buatlah. Itu hak dia. Dia nak buat, dia buat. Dulu ingat tak? Dia buat pilihan raya hari bekerja, hari Rabu. Dia ingat kalau buat hari Rabu, anak-anak muda semua takkan balik sebab susah nak minta cuti.
Saudara-saudari, hari Rabu itulah yang paling ramai sekali jumlah pengundi keluar dalam sejarah negara kita. Semua keluar, sebab itulah kalah UMNO Barisan Nasional. Kali ini, kalau dia panggil juga pilihan raya, tak apa. Kita bantu sama sendiri, jaga keluarga. Yang Kerajaan Pakatan Harapan pastikan persediaan terbaik untuk banjir. Tapi kita kena ingat, kita kena beritahu anak kita, kawan kita, saudara kita, kita ramai-ramai keluar, banjir, hujan macam mana pun kita akan keluar sebab kita kena ajak UMNO Barisan Nasional dan kalahkan mereka. Boleh? Lepas itu, kita ramai-ramai iringkan Zaid Hamidi untuk bersama-sama dengan Najib dekat Hotel Sungai Buloh. Seorang jadi ketua darjah, Zaid, tak kisahlah. Najib jadi ketua darjah, Zaid boleh jadi timbalan ketua darjah dekat dalam penjara. Baik. Saya nak ambil sedikit saja masa lagi. Sebab saya dari dalam kereta tadi, saya tengoklah semua orang berucap. Semua yang berucap ni, kalau saya jadi yang mendengar dekat depan ni, aku balik tidur demam. Pening lah. Semua masalah ni. Masalah sana, masalah sini, masalah rumah lah, masalah mata wang lah, masalah anak tak ada kerja. Masalah. Malaysia ni masalah saja. Sebab itu orang selalu tanya, kalau kita tukar kerajaan, kita undi macam 2018 dahulu, Pakatan Harapan menang sekali lagi, macam mana you nak selesaikan? Ini masalah banyak ni. Ada orang tanya saya, you ceramah ke, you bincang ke, semua you cakap benda buruk pasal UMNO Barisan Nasional. Kita dah tahu dia memang teruk. Kita nak tahu macam mana you boleh baiki keadaan. Baik. Malam ini dekat Sungai Ara ni banyak profesional. Banyak yang kerja dengan MNC, banyak yang kerja dengan syarikat elektronik, semua. Banyak orang swasta. Saya nak tanya saudara-saudari, kalau satu company itu bermasalah, macam mana kita nak turn around the company? Macam mana kita nak pastikan company itu yang jualan, sales dia pun tak elok, bayar gaji sekejap bayar, sekejap tak bayar. Staff dia tak layan, bos dia tiap-tiap bulan tukar kereta, hutang banyak, company nak bankrupt. Macam mana kita turn around, perbaiki syarikat macam itu? Saya dah kerja di banyak tempat, saya dah kerja syarikat yang besar, saya dah uruskan syarikat saya sendiri. Saya belajar satu benda. Hanya ada persamaan di antara menguruskan ekonomi negara dengan menguruskan syarikat. Orang tanya saya, kenapa mata wang kita jatuh? Saya dah terang sebelum ni, mata wang kita jatuh sebab orang tak berminat untuk melabur, sebab terlalu banyak aliran duit keluar. Jadi orang UMNO ni dia banyak tak boleh jawab. Bila dia tak boleh jawab, dia suruh yang muda-muda ni jawab. Adalah yang 2-3 orang budak muda ni jawab, dia kata, saya tak faham ekonomi, dia kata. Aku belajar jauh lagi tinggi daripada engkau, kerja jauh lagi bagus daripada engkau jadi macam UMNO, boleh cakap macam tu je, orang tak faham ekonomi. Dia kata, yang saya terang tu semua tak betul, dia kata. Sebenarnya, wang keluar, ini semua tak boleh buat apa sebab memang satu dunia wang mata wang jatuh sebab yang berlaku dekat Amerika Syarikat. Saya baru balik Bangkok 2 minggu lepas. Kalau saudara-saudari ingat, ada isu besar sebab kebelakangan ini banyak rakyat Malaysia pergi ke Thailand. Pergi cuti dekat Thailand lah, pergi shopping dekat Thailand lah. Jadi orang kata, ini semua orang yang tidak patriotik. Sebab dia pergi Thailand, jual ringgit, kita beli baht kan. Ada negara-negara yang walaupun mata wang dia terjejas sedikit kerana
Amerika Syarikat menaikkan interest rate, tapi dia tak sampai menyebabkan harga barang naik mendadak di bawah. Contohnya ialah Thailand. Kalau daripada Thailand, daripada lapangan terbang, nak sampai ke pusat bandar Thailand, naik kereta api dia, naik train BTS dia, Bangkok Transit System, bayaran dia hanyalah RM9 Malaysia. Kita naik airport, turun dekat KLIA, ambil, dipanggil KLIA apa tu? KLIA Express tu tak? Berapa ringgit daripada KLIA Express sampai ke Central? RM70 paling murah. 70 sekarang, Uncle. 70 ya tak? 10 kali ganda. You pergi dekat Bangkok, makanan murah, hotel murah. Memanglah mata wang dia terjejas sedikit berbanding dengan dolar. Tetapi berbanding dengan wang kita, dia lagi kukuh dan dia tak jejaskan kehidupan rakyat biasa. Sebab makanan murah, kerja macam biasa, bangunan naik, segala-galanya murah. Saudara-saudari. Sebab itulah orang kita semua pergi ke Bangkok, pergi ke Phuket. Saya ada seorang intern, dia budak universiti lagi. Dia ambil cuti 4-5 hari, dia pergi Phuket. Saya tanya dia, banyaknya duit kau pergi kat Phuket. Belum lagi kerja penuh ni, baru jadi intern, baru allowance 1,000 sebulan, boleh pergi Phuket. Dia kata pergi Phuket, 500, naik kereta api dah boleh duduk. 500 mampus, tak cukup. Betul. Sebab tu saya terfikir, saya sendiri pergi, saya pergi sebab bukan melancong lah. Saya punya company, shareholders banyak overseas, international. Jadi selalunya kami jumpa, kalau tak kat Singapore, kami jumpa kat Bangkok, kadang-kadang kami jumpa kat Taipei dulu. Jadi kali ini dekat Bangkok. Saya pergi, saya kata, memang betul. Telur, saya bagi contoh, telur kan. Kalau kita makan telur separuh masak, dekat restoran, telur separuh masak, 1 biji sekarang berapa? Saya rasa paling murah 80 sen, 70 sen. Kalau dekat restoran tak? Breakfast makan half boiled egg kan. Dekat Thailand, Bangkok, telur separuh masak dia tu dia dah buat cantik, dah pack cantik dah. Tak payah kita nak rebus, memang dia jual tu memang dah separuh masak, perfect separuh masak, 40 sen satu. Telur separuh masak 40 sen yang dah proses, boleh bayangkan berapa murahnya telur yang mentah macam biasa. Sebab itu tak betul kalau UMNO kata ini semua masalah yang berlaku di luar negara, di luar kawalan kita. Sebenarnya banyak yang berlaku ini, banyak kawalan kita dan pelaburan-pelaburan asing terutamanya yang bawa duit keluar daripada pasaran saham kita. Yang ini yang menyebabkan paling banyak mata wang kita terjejas. Yang dipanggil Foreign Portfolio Inflows. FPI. Dia ada FDI, dia ada FPI. Yang ni tak apa, saya tak nak pergi panjang lah. Tapi yang FDI ni dia datang sekali-sekala. Import ekspor dia berlaku bulan-bulanan, dia bukan tiap-tiap hari. Orang hantar satu shipment, kemudian ini ialah yang jual beli saham dekat bursa. Yang jual beli bond dekat bursa. Yang ini yang keluar tiap-tiap hari paling banyak. Apa sebenarnya yang paling banyak mempengaruhi pelabur-pelabur untuk memindah wang keluar daripada negara kita, pergi balik ke US atau negara-negara lain? Dia mudah saja. Saya bagi contoh. Esok uncle buka company satu. Satu lagi company itu yang bukanya namanya Najib. Satu company Najib, satu company uncle kita dekat Sungai Ara. Saya pelabur. Najib minta saya 10 juta. Uncle ni pun minta 10 juta. Saya tengok uncle ni, saya tengok dia pernah kerja 20 tahun. Kerja dengan Intel, jawatan dia dekat Intel dulu, CFO. Lepas tu tengok pengalaman dia, kelayakan dia. Saya tanya orang, semua cakap uncle ni bagus. Saya tengok business plan dia,
Dia ada plan satu-satu. Dia nak buat apa dulu, macam mana, orang macam mana. So saya rasa uncle ni okey. Dia minta 10 juta daripada saya sebagai pelabur. Saya pergi jumpa Najib. Satu lagi company Najib. Dia datang, dia bawa isteri dia nama Rusma. Saya tanya dia, 10 juta ni you nak buat apa? Rusma cakap, saya nak tukar kereta, saya nak beli jam baru, saya nak tu, saya nak ni. Saya tanya, Najib, you pengalaman apa? You minta 10 juta nak buka company ni, apa pengalaman you? Najib cakap, saya dulu pernah jadi mandor dekat penjara Kajang. Saya dulu pandailah, saya boleh memimpin, tapi memimpin banduan-banduan dekat penjara. Capaian you, saya pernah jadi pegang rekod paling banyak curi duit dalam dunia. Saya pernah ni. Kalau you jadi pelabur lah, investor lah, yang mana satu you lagi percaya nak bagi duit 10 juta ni? You nak bagi kat uncle yang bekas CFO Intel ni ke? You nak bagi dekat Uncle Najib yang pernah jadi mandor dekat penjara? Of course lah you bagi kat Uncle Intel ni. Sebab you tahu dia ni jujur, dia ada pengalaman, dia kompeten, dia ada plan dia ada expertise dia. Jadi kalau kita letak 10 juta kita dalam company dia, besar kemungkinan company dia akan grow. Dia akan buat untung, dia akan besar, kita akan dapat balik pulangan pelaburan kita. Kita juga tahu ni Najib ni, kita dah tengok rekod dia dulu 1MDB dia sakau. Segala duit dia sakau, dia dah jatuh hukuman, rekod dia buruk. Buat apa kena bagi dekat situ? Di mata pelabur dunia, samalah begitu. Sebab itu bila Bakhtiar sebut tadi tentang indeks rasuah. Orang UMNO dekat luar, dia kata, alah apa bising-bising indeks rasuah? China yang paling banyak bagi rasuah, dia kata. Semua orang ambil rasuah lah. Saya ingat dulu tahun 2009, 2010, saya mula-mula balik semula ke politik. Saya memilih untuk tumpu soal rasuah dan orang Melayu. Misi saya nak yakinkan orang Melayu bahawa orang Melayu kena tolak rasuah. Rasuah ini menjahannamkan bangsa dan negara. Menjual maruah kita. Menyebabkan orang hina kita. Saya ingat lagi bila saya mula-mula jumpa orang UMNO, jawapan orang UMNO apa dia? Yang kau bising-bising sangat pasal rasuah penyelewengan ni sebab apa? Biarlah Syarizat dapat 250 juta, lembul kata tak tu. Belakang kira lah sebab paling kurang dia Melayu, dia dapat. Daripada Cina dapat, dia kata baik dapat Melayu. Saya nak beritahu, rasuah yang diukur dengan indeks rasuah tiap-tiap tahun itu ada kesan besar kepada setiap seorang rakyat Malaysia. Melayu ke, Cina ke, India ke, yang muda, yang tua. Sebab rasuah itu menjadi ukuran sama ada pelabur tertarik dengan Malaysia ke tidak. Kalau di Pulau Pinang, saudara-saudari, uncle, aunty tahu, salah satu perkara yang paling orang Pulau Pinang takut ialah kalau pelaburan sedia ada daripada MNC, syarikat-syarikat luar, satu persatu dia mula pindah keluar daripada Malaysia. Dia dah ada 20 tahun kilang dia kat sini, tiba-tiba dia rasa untuk kilang baru, teknologi baru, aku nak pindah kat Vietnam. Dia pindah kat Vietnam. Kita semua tahu bahawa pandangan pelabur mengenai keadaan di sesebuah negara itu yang menentukan ekonomi itu baik atau tidak. Dan itu yang berlaku sekarang. Pelabur meninggalkan Malaysia sebab kalau kita jadi pelabur pun takkan kita nak simpan duit dekat Malaysia. Mula kita tengok Najib. Pelabur duk bising daripada tahun 2015-2016. Kau gila, ini menteri sakau duit paling banyak dalam dunia. Kemudian pelabur rasa happy sikit kerana dia tengok rakyat Malaysia buat perubahan demokratik yang paling cantik. Buang Najib. Itu. Kerana perubahan kuasa berlaku dengan aman,
Rakyat Malaysia cerdik, tukar kerajaan. Masalahnya yang ambil itu pula Tuan Mahathir. Satu hal pula dah. Pelabur tengok, mula-mula pelabur 1-2 bulan gembira. Lepas tu dia kata, saya sebenarnya dulu pasal manifesto tu, saya main-main je. Pelabur juga kata, kau ni nyanyuk ke apa? Sudah lupa ke? Kemudian dia kata, saya sebenarnya nak kumpul orang Melayu. Pelabur pun mula rasa lah, ni 2 kali 5, 5 kali 2. Kemudian mari pula Muhyiddin kau belakang. Mula gaduh dengan UMNO, gaduh dengan PAS, gaduh dengan semua orang. Tiba-tiba dia boleh jadi kawan baik pula untuk jadi Perdana Menteri. Mari COVID, mari emergency, tak ada benda yang baru kita dengar daripada mereka. Hanya siapa nak kekal kuasa. Kemudian mari pula Ismail Sabri. Pelabur kata Allah hampir kita mampuh macam ni. Dia tunggulah kot sebab Ismail Sabri ni kononnya paling kurang Menteri Kewangan dulu Bangkok, CEO Bank. Pelabur tunggu. Benda paling cantik, paling kreatif, paling hebat datang daripada kerajaan ini ialah bila Perdana Menteri pakai baju batik mahal. Itu je. Dia tunggu, dia kata, that's it. Kalau saya letak lagi duit saya macam ini, keadaan makin stabil, kita tak dengar masalah apa dia nak selesai, lebih baik saya ambil duit, saya pulang pergi letak fixed deposit. Sebab itu bila keadaan itu berlaku, mata wang makin jatuh. Dan ini beza dia dengan negara seperti Thailand. Bezanya, Thailand dia tak banyak bergantung kepada import makanan macam kita. Dia tanam sendiri, dia buat sendiri, ubat-ubatan pharmaceutical dia pun jauh ke depan berbanding dengan kita. Tadi Datuk Halim sebut, malah dalam soal ekonomi digital pun dia lagi ke depan daripada kita. Betul saudara-saudari, aku pergi Bangkok, saya malu. Saya dah pergi lebih kurang 36 buah negara di seluruh dunia sepanjang saya hidup. Daripada kerja saya dululah. Saya pergi Bangkok 2 minggu lalu. Itu antara masa yang saya sebenarnya rasa sedih sangat dengan keadaan yang berlaku. Sebab saya selalu rasa Thailand dengan Bangkok ni di belakang kita. Kita ni kira hebatlah, cerdiklah, kaya. Kalau pergi mana-mana, kalau kat UK dulu ni, kira Malaysia, Singapura ni, kira daripada Asia Tenggara ni, paling hebatlah. Saya pergi kat Jakarta bulan lepas tu, saya tak terasa sangat. Masihlah lagi ada rupa-rupa Jakarta yang dulu-dulu, jadi tak terkejut sangat. Saya pergi Bangkok, baru saya tahu betapa tertinggal jauhnya kita berbanding dengan jiran kita. Sebabnya apa? Sebab Bangkok, Thailand, dia tak import makanan macam kita. Dia tumpu kepada kekuatan orang dia. Dia beri insentif kepada rakyat dia untuk jadi kreatif. Politik lah. Bangkok sampai sekarang duk bergaduh lagi Thailand pasal siapa jadi Perdana Menteri. Akhirnya dia tak peduli. Ikut suka engkau lah siapa nak jadi Perdana Menteri. Aku akan tetap fokus kepada ekonomi dan kehidupan. Beza dia, kerajaan dia tak buat gila macam yang ada dekat Malaysia sangat. Jadi, dia tak terkesan. Sebab itu, kalau orang tanya saya macam mana kita nak ubah keadaan, kalau Pakatan Harapan menang, macam mana kita akan berjaya pulihkan keadaan. Pertama, saudara-saudari, semua yang kita perlu buat, semua orang tahu. Pertama, kita kena tingkatkan nilai ekonomi kita. The economic content of our economy must go much higher than what we have now. Dulu kita pasang-pasang benda kilang. Sekarang tak boleh dah. Kita sendiri kena buat teknologi itu. Pasang dekat Vietnam. Dulu kita boleh jadi orang outsource. Sekarang tak boleh. Kalau dulu Mak Saleh datang ke sini untuk jadi pakar ajar kita, sekarang kita jadi pakar, pergi Indonesia, ajar orang Indonesia.
Bila nilai teknikal, teknologi dan nilai tambahan dalam ekonomi kita itu meningkat, baru ekonomi kita berkembang, baru kerja-kerja yang kita boleh tawarkan kepada graduan-graduan kita adalah kerja-kerja yang bergaji tinggi. Kerana nilai ekonomi itu maknanya kita boleh jual lebih tinggi, kita boleh dapatkan servis lebih tinggi dan sebagainya. Baik. Semua orang tahu. Ini orang bercakap daripada 20 tahun yang lepas lagi. Economic content. Kenapa lepas kita tukar 4 Perdana Menteri sampai sekarang tak jadi-jadi? Segala jenis perancangan dah bentang. Rancangan Malaysia lah, New Economic Model lah, yang perunding-perunding dah bentang semua, tapi satu pun tak jadi. Sebab sama juga macam kalau kita nak turn around syarikat, kita menguruskan syarikat, kalau CEO itu bodoh, habis bodoh semua. Yang kita ada sekarang ialah pimpinan-pimpinan yang hidup dia hanyalah nak jawatan untuk keistimewaan. Dia fikir asal dia jadi menteri untuk satu penggal, dia akan cuba cari satu projek, dapat 2 bilion, 3 bilion, dia tak peduli apa jadi kepada negara. Asalkan anak dia, cucu dia, keluarga dia dapat sampai mati, sampai 7-8 generasi duit tak habis. Itu masalah kita. Jadi marilah rancangan baik macam mana pun, profesor beritahu macam mana pun, bila yang datang itu tidak ada niat, tidak ada kepakaran dan memang bodoh sombong, akhirnya negara akan jatuh satu. Sebab itu, saya nak tutup begini. 2 minit lagi saya nak tutup ni. Masalah dalam politik ialah meletakkan pemimpin dan calon yang baik menjadi wakil rakyat supaya kalau kita menang, kita cukup pimpinan-pimpinan yang profesional, yang kompeten, yang cerdik, yang jujur, yang boleh kemudiannya ambil segala rancangan penyelesaian ini, laksanakan dengan baik, barulah negara mahu boleh berubah daripada keadaan sekarang. Salah satu tanggungjawab utama saya ialah membantu Datuk Seri Anwar memilih calon-calon PKR supaya tak ada dah Zuraidah ke, dulu Rashid Hasnun. Ada orang kenal Rashid Hasnun? Nasib baik orang Pulau Pinang cerdik, campak dia pergi ke Johor. Kau tidak malu orang Bayan Baru tau. Salah satu tanggungjawab saya ialah membantu Datuk Seri Anwar memilih calon-calon ini. Sebab itu saya nak beritahu minggu depan saya akan umumkan cara-cara kita akan memilih calon-calon PKR kali ini supaya kali ini kita menarik minat semua rakyat Malaysia yang dalam PKR, yang di luar PKR, supaya kita nak jemput dan memanggil seberapa ramai rakyat Malaysia yang nak membantu negara. Kalau kamu rasa kamu boleh bantu, if you have the competency, if you have the heart for it, if you have the sincerity for national service, minggu depan saya akan umumkan macam mana saudara-saudari boleh tampil ke hadapan, sebab kita bukan sahaja perlukan seluruh rakyat Malaysia untuk undi buang UMNO nasional, pilih Pakatan Harapan. Kita juga perlukan rakyat Malaysia yang cerdik, yang kompeten, yang pandai, yang jujur untuk tampil ke depan supaya calon-calon kita adalah antara yang paling baik kali ini. Kalau kita menang November ke, Januari ke, Februari ke, menjadi tanggungjawab Datuk Seri Anwar sebagai bakal Perdana Menteri nanti memilih menteri-menteri yang paling baik supaya kita tak adalah dengar cerita ni ijazah mari daripada mana, tipu ijazah. Jadi menteri nak buat kereta terbang, tak ada dah lepas ni. Dengar ayat-ayat bodoh daripada menteri-menteri, kita nak pastikan this time around, ladies and gentlemen, insyaAllah we will get it right supaya bila kita menang, we will hit the ground running dan insyaAllah we can turn around the country. Jadi saya akhir sekali,
Saya minta satu saja. Uncle, auntie, kawan-kawan yang ada, balik cakap kepada semua, kita kena ramai-ramai keluar mengundi. Boleh? Orang Cina jangan bimbang. Kalau sebelum ini rasa Melayu ni sokong pakatan ke tidak, I can tell you tonight, the wave is coming. You can tell your family it's going to happen again. Don't be disheartened. Jangan takut, jangan bimbang. You do your part. Saya dalam PKR dan kawan-kawan yang lain, we will do our part to bring up the Malay votes to complement your support so that together we will change this country again. Boleh? Jadi thank you very much. Saya sebut Ayo, saudara-saudari sebut Malaysia. Boleh? Ayo! 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 Terima kasih. Sese. Nandri Vanakam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.